Microsoft Teams merupakan sebuah platform komunikasi dan kolaborasi terpadu yang menggabungkan pelbagai fungsi hanya dalam satu pelantar sahaja. Ringkasnya, pengguna tidak perlu membuka banyak pautan ataupun laman untuk menjalankan pelbagai tugas. Pengintegrasian fungsi dalam Microsoft Teams adalah seperti ada ruangan sembang atau dalam bahasa mudah kita panggil chat ataupun conversation. Kita juga boleh buat pertemuan video ataupun video meeting. Microsoft Teams juga menyediakan sistem penyimpanan fail seperti Drive dan ia boleh diakses oleh semua ahli tim yang sama. Dalam Microsoft Teams ini juga, pengguna boleh berkolaborasi secara real time pada fail yang dikongsi. Selain itu, pengintegrasian aplikasi luaran turut tersedia dalam Microsoft Teams dan ia sangat membantu pengguna terutamanya dalam menyediakan isi kandungan yang menarik dan produktif. Penggunaan Microsoft Teams adalah fleksibel dan efisien kerana selain di komputer ataupun laptop, pengguna juga boleh memuat turun aplikasi ini di telefon pintar. Malah, ia juga boleh diakses melalui portal Delima dan ini merupakan satu keistimewaan buat warga KPM. Paling menariknya, dengan menggunakan akses yang sama iaitu login profile yang sama, contohnya seperti ID Delima yang dibekalkan kepada warga KPM, segala maklumat pengguna tersebut adalah selari ataupun synchronize. Baiklah, kita mulakan sesi praktikal tutorial ini dengan cara-cara untuk memasang atau install perisian Microsoft Teams ini. Saya tunjukkan dahulu untuk versi di desktop. Pertama sekali, buka apa-apa browser yang anda ada. Kali ini saya akan gunakan Microsoft Edge kerana ia merupakan browser daripada Microsoft. Tapi jangan risau, jika anda nak gunakan browser lain contohnya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera atau apa saja web browser yang anda ada pun boleh sebenarnya. Type di ruangan pencarian ataupun search Microsoft Teams Download. Kemudian paparan ini akan dibuka. Klik pada butang download dan kemudian pilih download for desktop. Dan tekan download Teams. Tunggu sehingga muat turun selesai, kemudian buka fail tersebut dan ikut saja arahan seperti yang dipaparkan. Setelah selesai proses instalasi, Microsoft Teams akan terus dipaparkan. Untuk kali pertama, anda perlu login terlebih dahulu. Masukkan ID dan kata laluan anda di sini. Untuk pengetahuan anda, ID profile tidak terhad kepada ID MOE Delima sahaja. Anda masih boleh menggunakan ID peribadi, contohnya dari Google, seperti Gmail ataupun Microsoft. Jika berjaya, profil ID anda akan tertera di bahagian ini. Untuk versi di telefon pintar, anda pergi ke Apple App Store bagi pengguna iOS iaitu peranti iPhone dan iPad. Manakala Google Play Store pula untuk pengguna peranti Android. Untuk versi mobile ini, perbezaannya cuma ialah dari segi saiz paparan yang agak terhad berbanding digunakan di komputer ataupun laptop. Namun, semua fungsi yang ada dalam Microsoft Teams masih boleh digunakan sama seperti biasa sahaja. Baiklah, kita mulakan dengan fitur-fitur asas di dalam Microsoft Teams. Susun atau Microsoft Teams ini terbahagi kepada dua bahagian. Terdapat menu di sebelah kiri, manakala ruang utama di sebelah tengah. Kita pergi satu persatu secara ringkas
ikon-ikon yang terdapat di menu di sebelah kiri ini. Aktiviti ini berfungsi seperti notifikasi. Contohnya, jika ada pengguna lain yang menjemput anda untuk masuk ke dalam Teams yang baru, ataupun ada sebarang mesej daripada rakan-rakan di dalam Teams, ada panggilan ataupun video meeting. Ikon kedua iaitu chat ialah ruangan untuk sembang. Ini boleh berlaku sama ada dalam bentuk kumpulan ataupun melibatkan antara dua pengguna secara dua hala. Ikon ketiga ialah Teams. Inilah ruangan di mana anda boleh lihat setiap Teams ataupun kumpulan yang anda sertai. Di sini juga anda boleh mencipta atau create Teams baru ataupun menyertai ataupun join Teams yang sedia ada dengan menggunakan kod. Jika anda sebagai guru, Teams ini boleh dijadikan sebagai kelas-kelas yang anda mengajar dan anda boleh jemput anak murid masuk sebagai ahli Teams kita. Seterusnya ialah ikon assignments. Di sini anda boleh memberikan tugasan dalam bentuk sama ada arahan soalan ataupun juga kuis. Ikon berikutnya ialah calls. Fungsinya ialah anda boleh menghubungi ahli-ahli yang ada di dalam senarai kontak anda. Ikon terakhir ialah files. Inilah ruangan di mana anda boleh melihat semua files yang telah dimuat naik di dalam Teams anda. Files ini juga boleh dikongsi oleh semua ahli di dalam Teams yang sama. Files ini juga boleh disusun mengikut pengkhususan yang anda telah tetapkan. Jadi, ia sangat terurus dan tidak menyusahkan anda apabila hendak mencari sesuatu files. Jom kita lihat satu contoh tim. Apabila anda masuk dalam sesuatu tim, ada menu tambahan di bahagian kiri ini. Ia dinamakan sebagai channel. Di sinilah anda boleh membuat pengkhususan kerja ataupun bidang, lebih kurang macam folder. Contohnya, jika anda sebagai pentadbir untuk sesebuah sekolah, anda boleh mencipta channel-channel mengikut pengkhususan kerja seperti pentadbiran, kurikulum, HEM, co-kurikulum, unit bimbingan kaunseling dan PIBG.
Ini hanya sekadar contoh sahaja. Anda masih boleh mengubah ikut kesesuaian dan keperluan sekolah masing-masing. Setiap warga sekolah anda akan menjadi ahli di dalam Teams anda nanti. Selain itu, di sini juga anda boleh membuat tetapan ataupun setting mengenai Teams anda. Contohnya, untuk menjemput ahli baru ke dalam Teams. Klik pada butang ini dan add member. Masukkan email ahli tersebut. Mereka akan mendapat notifikasi jemputan di dalam email masing-masing. Maka selepas ini, jika anda menerima sebarang pautan ataupun link untuk menyertai sesuatu Meet, anda hanya perlu klik saja link tersebut dan secara automatik anda akan dibawa terus ke room tersebut. Kalau sekiranya anda yang menganjurkan atau menjadi host kepada sesuatu Meet, tekan butang New Conversation dan type tajuk mesyuarat atau perbincangan tersebut. Masukkan juga maklumat seperti tarikh, masa dan apa-apa yang berkaitan. Kemudian, klik ikon Meet ini dan klik Join Now. Untuk kongsi pautan Meet ini, klik pada ikon Show Participant, kemudian klik Share Invite, copy meeting link dan hantarkan link ini ke dalam aplikasi seperti WhatsApp atau Telegram. Pastekan sahaja di ruangan chat, kemudian send.